Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tengok muka surat 25 tengok. Tengok muka surat 25 kita Takribul Ikhwan. Tengok situ. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit tarain amin ya rabbal alamin. Bahasan khilaf sampai situ sampai situ ya, 3 ayat. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar, dan begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pada malam Mi'raj. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Bahasan khilaf ni kita nak bahas bab khilaf, perselisihan pendapat. Setengah ulama kata gini, setengah kata gini. Bab nak apa? Bab sifat kalam ni. Dia ada bahas. Tengok. Bahasan khilaf. Khilaf bab nak apa? Yang manakah Nabi Musa mendengar? Hak kita kata Nabi Musa, haklah kita ada riwayat dalam tafsir kita dalam Quran, riwayat kata Nabi Musa bercakap di atas bukit Tursina tu. Dia dengar kalam hak mana? Kalam ismi ka, kalam nafsani ka, kalam masdari ka, kalam ma hasala bil masdar. Dia ada 4 kalam tu. Jadi kita dah ayat kata Nabi Musa bercakap dengan Allah, sampai Nabi Musa digelar sebagai kalamullah. Lepas tu Nabi Musa dengar hak mana? Dia dengar suara ke, dengar sifat kalam yang ada di Allah tu, yang tak ada suara. Sifat tu kan? Tengok. Dan begitu juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pada malam Mi'raj, yang Nabi bercakap dengan Allah nak ambil semayang tu. Nak terima semayang tu Allah bercakap dengan Nabi. Tapi dia dengar kalam hak mana? Dengar suara ke? Dengar kalam tu, sifat kalam yang ada pada Allah tu. Hak ni bahasa ni. Tengok. Kalau musannif rahimah, seorang tanya kita dek. Orang tanya kata nak ada Allah ni. Nabi Musa dengar hak mana? Dengar sifat kalam yang wujudi tu kah, ataupun suara yang keluar daripada sifat kalam tu? Gitu bahasa. Hak ni khilaf ulama. Gitu. Berkata Asy'ari. Ni. Apa dia? Imam Asy'ari, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata gini, bahawasanya sifat kalam itu harus bahawa didengar akan dia. Imam Asy'ari kata
Nah, dia dua kita nah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Satu Abu Hasan Asy'ari, satu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari dia bahas akad 13 dia bagi. Sifat 13 tu. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata maknawiyah dia kira sekali. Jadi 20. Dia campur dengan 7. Ia melazimi akan ma'ani lah dua ni. Jadi nak pakai hak mana pun boleh belaka. Dia tidak menolak akan sifat maknawiyah. Asy'ari ni pun, tapi setakat tu saja tak pada duduk di situ lah tu. Adapun Maturidi dia huraikan lagi. Kaun tu pun dia kata apa dia? Sifat kira juga. Tu dia panggil kaunuhu qadiran. Jadi 20 lah. Jadi berselisihan gini. Kalau bab fiqh Syekh Romli, Syekh Ibnu Hajar. Dia berselisih. Kawan ni kata gini, kawan ni kata gini. Itu fiqh. Tauhid pun dia ada sisihan. Tengok. Sisih bak nak tampak ni. Selisih bak Nabi Muhammad cakap dengan Allah tu dengar hak mana, kalah hak mana. Nabi Musa ni dengar kalah hak mana. Tengok. Kata Abu Hasan Asy'ari. Ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lah. Yang pakai rupa sifat 13 tu. Tengok sampai tangkalan tu. Dia kata kena harus boleh dia kata. Boleh dia nak bahawa didengar akan dia. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni dengar sifat kalam tu. Tu dia. Kok mana nak kita nak kuih tubik upayah tu. Tapi ada ulama kata Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni mendengar sifat kalam yang ada di zat Allah tu. Kita ayatlah bulan lepas kalam dia bagi pak tu. Tengok. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia ada. Sebab apa? Sebab sifat kalam tu benda yang wujudi, benda ada. Tak dengar sebab apa? Ada apa kita dah bahas? Wal kalamul lazi laisa biharfin wala sautin. Dan bermula kalam itu tidak bersuara dan tidak huruf. Sifat kalam tu bukan ada suara huruf. Yang kalam hak mana ada suara huruf? Yang terbit daripada sifat kalam tu. Boleh ada suara macam kita lah. Allah bubuh di anak tekak kita ni, yang menyebab kita boleh bercakap. Walaupun kita diam, kita tetap dipanggil orang yang ada sifat berkata. Cuma kita tak berkata lagi. Kerana berkata itu dia dipanggil muta'alah, dia panggil ta'alluq bagi sifat perkata kita ni. Kerja bagi terbit daripada berkata perkataan. Yang kita dengar perkataan tu. Sifat yang ada pada kita ni mana dengar. Tapi puak ni bahas bab Tuhan ni. Dia kata kena ulama kata kerana sifat kalam benda bahasa ada. Bukan benda amrun iktibari, benda kira-kira. Bila benda ada, boleh kata Asy'ari, Nabi Musa dan Nabi Muhammad ni mendengar kalam Allah. Saya tahu ya. Tengok. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia tu kembali pada sifat kalam tu. Ada, apa maksud ada? Benda yang bahasa wujudi ada. Maka Nabi Musa sesungguhnya Tuhan menjadikan dia pada Nabi Musa tu akan kekuatan. Allah beri kekuatan, kelebihan pada Nabi Musa. Dia boleh dengar kalam yang wujudi, sifat kalam tu sendiri. Dah faham kok mana? Dia macam ni ya contoh. Kita ambil contoh kita baru ni. Kita naik kereta pun dekat sampai Simpang 4. Tu Simpang 4. Di situ dia ada lampu 3 butir, merah, kuning, hijau. Pak sampai merah kita berat lajak. Ada suara dak weh. Adakah lampu yang kata berhenti? Ini kita mendengar tak? Kita dengar arahan suruh berhenti tu. Kita faham tak? Tu dipanggil mendengar juga, tapi bukan bunyi. Menunjukkan bila benda bahasa ada,
Boleh mendengar tak? Mendengar dengan cara tu lah. Nabi Musa faham. Kerana kekuatan yang Allah beri. Macam kita nak sampai lampu hijau, pelajak tu lah. Sebab apa? Suruh berjalan. Berbunyi tak suara hijau? Tak bunyi deh. Lagi. Allah buat siap perkara baharu kerana supaya kita belajar nak mengenal dia. Kita ambil contoh selekeh-lekeh fikir lah. Boleh nampak lagi ni? Kita pun naik kereta double lane, tak berani potong sejenis, turut balik belakang. Adakah double lane bercakap jangan potong, jangan potong? Tapi kita faham, maka kita jadi sifat yang ada pada Allah, sifat kalam ni tidak ada suara, tidak ada suruh, tetapi boleh didengar oleh Nabi Musa dan dia faham arahan Allah. Itu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kemudian mau tanya, dia dengar mana? Dengar sifat kalam tu. Ni. Nampak ke no? Kerana kenapa? Sesungguhnya Tuhan menjadikan padanya Nabi Musa tu dan Nabi Muhammad akan kekuatan. Dia dengar sifat tu. Bagi pendapat Abu Hasan Asy'ari. Boleh juga betul pun. Nak kata macam mana? Allah beri kebolehan, heran apa? Dia harus dengar. Yang dengan dia kekuatan tu, mendengar ia akan kalamnya ta'ala. Harus kata Abu Hasan Asy'ari, mendengar sifat kalam tu dia. Bukan nanti sorok, dengar sifat kalam dan Nabi Musa faham arahan. Itu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Dengar hak mana ni? Kalamnya ta'ala yang qadim. Dia sifat kalam tu lah, yang bukan bangsa huruf suara. Bukan ada suara huruf. Hak kita tak ada suara huruf. Sifat kalam yang menyebab kita boleh bercakap ni, lawan bagi perkata ialah bisu. Lawan bagi berkata adalah diam. Beza lah. Berkata tu kerja bagi perkata. Satu bila berkata, tak berkata duduk diam, bukan bisu. Ni tuan-tuan ni, bukannya bisu duduk diam saja sebab tuan-tuan tak berkata. Beza dengan orang bisu. Orang bisul lawan dia apa? Perkata, sifat perkata ni. Dia beza nah. Faham nah? Lawan bagi perkata adalah bisu, lawan bagi berkata adalah diam. Jadi seseorang yang diam itu bukan maksud dia bisu kerana dia ada sifat perkata. Adapun orang bisu, dia tidak ada sifat perkata dan tidak boleh berkata. Dia beza nah. Faham? Sebab tu dia buat perkata dengan berkata tu. Berkata tu kerja bagi perkata. Nabi Musa dengar mana? Dengar perkata. Dengar kok mana? Kekuatan Allah beri dan dia faham. Tengok kita faham balas mana. Bila nampak sifat 3, dia buat line itu kena berhenti. Sedangkan sifat 3 bukan ada suara. Line putih tu tapi kita berhenti. Bukan nanti faham dan dengar itu kena ada suara. Jadi benda tu ada saja. Nabi Musa mendengar dan juga Rasulullah mendengar sifat kalam yang ada pada Allah. Bagi pendapat Abu Hasan Asy'ari, ulama usuluddin, ulama sifat 20 ni lah. Dia pakai dia 13, tapi dia tidak menolak akan sifat maknawiyah, tapi dia bahas akan 13 saja. Boleh juga tengok. Dan kata khilaf bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata kena. Dan juga Abu Ishaq, seorang lagi, Isra'ini. Dia kata apa? Daripada alim ulama ahli sunnah. Seorang lagi. Dua orang ni kata kita Abu Ishaq ni. Bahawasanya mendengar akan kalamnya Ta'ala yang qadim itu tergagah ia. Dia mau faham macam ni.
Nak dengar sifat kalam ni, nak takak payah jugalah. Sebab sifat kalam benda sifat bagi Abu Mansur Al-Maturidi tergagah, tertegah, bukan tergagah silap sebut. Saya kata nak bahawa mendengar akan kalam Ta'ala yang koding itu tertegah ia, tak boleh. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi kata tak boleh dengar. Sebab sifat kalam bukannya ada suara huruf. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Supaya mau dengar saya ceramah lah. Tuan-tuan dengar sifat kalam yang Allah bubuh di sini kan, dengar suara saya. Dengar suara. Suara ni keluar daripada bercakap. Bercakap keluar daripada mana? Dari sifat yang Allah bubuh di anak tekuk saya. Sebab tu saya boleh bercakap. Jadi berkata perkataan. Tuan-tuan dengar mana? Perkataan. Bukan dengar sifat yang boleh berkata sini. Tengok tuan-tuan duduk diam. Kan dengar apa kita? Dengar kok mana? Kawan tu tak cakap pun. Tengoklah. Kalau muslim rahimakumullah gitu. Kata Abu Mansur tak boleh dengar. Ini pendapat ulama seorang lagi, iaitu ulama Abu Mansur hak sifat 20 ni. Dan bahawasanya yang didengar itu ialah beberapa lafaz huruf suara. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata dengar suara. Allah perintah ke dia, ke Nabi Musa. Allah perintah Nabi Muhammad. Bukan dengar sifat tu, dengar suara yang terbit daripada sifat kalam. Lepas tu dia meroyak Tuhan tak bertepat kok mana pula dah. Pula dah. Dia mau tanya waktu kali. Nabi Musa naik bukit Tursina, cakap dengan Allah, Tuhan duduk situ kan? Dia boh gitu, Tuhan bertepat juga. Kita duduk ngaji, Tuhan tak bertepat. Dia begini, tengok kita pula. Tengok baharu. Tapi nak semacam daklah bandingan supaya mudah faham. Kata Cikgu Ding telefon. Assalamualaikum. Ya, saya pun jawab. Waalaikumsalam. Ustaz Zamri, malam ni boleh mengaji tak? Boleh. Ayo. Ustaz Ding telefon saya di mana? Ustaz Ding duduk di kedai roti canai si Pampa dekat Lunah tu. Lepas tu Ustaz Ding pun klik oyak. Saat ni aku cakap dah dengan Ustaz Zamri, dia boleh mari malam ni. Cakap di mana ni Cikgu Ding? Saya cakap di kedai roti canai tu. Jadi siapa yang ada di situ? Cikgu Ding ke saya? Ustaz Zamri duduk situ kan? Tak, dia duduk mana tak tahu. Aku telefon dia, aku duduk situ. Tapi Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukan Tuhan duduk Bukit Tursina. Tuhan duduk Bukit Tursina bertepat klik lari hak sifat kita mengaji dulu ni. Tuhan tak bertepat. Au yataqayyada bimakanin au zamanin. Tuhan macam kita berjiring berjising. Kita telefon dia. Hello mak, duduk apa ni? Yang duduk situ siapa dia? Dia duduk di situ Cikgu Ding. Malam ni pergi ke mana tu Cikgu Ding? Tak nampak muka. Kaki menikah seorang lagi. Tak berani ke darah dia, nampak suara yang derah tu tak berani. Masa ni Rahimah. Faham tak? Nah, Cikgu Ding duduk kedai roti canai dekat Lunah tu. Dia telefon saya. Dia kata boleh mari tak boleh mari. Dia pun klik oyak kata kosak. Malam ni Ustaz Zamri boleh mari. Cekak bila? Aku cekak saat ni dengan dia. Cekak di mana? Cekak di kedai roti canai. Ustaz Zamri mari ya. Tak tahu duduk di mana, tak tahu. Dia pun tak tahu saya duduk di mana. Di dalam kebun kan? Saya duduk dalam rumah kan? Duduk mani kan? Saya duduk di Hong Kong kan? Tak tahu. Tak tahu. Nampak lagi? Tak bertempat. Saya tak tahu tepat kita. Tu Tuhan beri misal beri nampak mudah. Begitulah Nabi Musa. Dia naik Bukit Tursina, cakap dengan Allah dan dia faham kalam Allah tu. Tapi bukan dia Tuhan mari di Bukit Tursina tu. Di mana tak tahu. Dia faham. Gitu deh. Tu dipanggil selekeh-lekeh fikir. Nak betul terik dak. Tu dia panggil nak kenal Tuhan, kenal baharu. Kenal cara tu lah. Lepaslah kita. Tajuk dia kesimpulan. Dia nak pegang kata di Tuhan tu ada sifat kalam tu saja. Tapi dia bahas gini ni kenapa?
dia panggil kita hurai satu persatu, dia panggil hurai secara tafsili. Apa maksud hurai secara tafsili? Kita cerai satu-satu supaya kejat. Kalau kita kata Tuhan itu ada sifat kalam, mana buktinya? Baharu alam ni, dia dah tu selesai dah. Tapi kalau orang bantah bahas lagi, kita jadi gitu. Jadi kita mengaji secara tafsili, hurai satu-satu, potong tak habis-habis. Sebab apa? Sebab nak beri kejap supaya tak jadi goyang. Akidah kena kuat. Kita tengok tuan-tuan, kalau tak mengaji akidah sungguh, tak mengaji perkara membatalkan akidah. Tuan-tuan tengok 2-3 hari lepas, orang kita, orang Islam di Johor tu sebut belabak, pergi menikah dengan orang Sikh. Menikah di sini Islam molek, pergi sana sujud. Dalam kitab royak dah, rokok tu tak boleh dah. Sujud tak boleh, melain kepada Allah saja. Ni dak jalan-jalan sujud tu, dalam kitab kata murtad. Ni dalam kitab ada. Tuan-tuan rujuk kitab tu Fathur Raghibin. Kalau rokok saja haram dah. Sujud ni lain pada Allah, kafirun. Jangan mulai. Kalau boleh sujud ni, Badui minta nak sujud ke Rasulullah dah. Ingat tak kisah tu? Pokok kurma tu. Ni dak upacara keliling api sujud. Sujud kat Sabah. Jaga molek dah. Ni orang bakal akidah ni. Tapi orang lain dia pakai otak. Sebab dia nak mudah-mudah. Jaga molek. Dia ada perkara membatalkan akidah. 5 perkara. Perkataan, perbuatan, i'tiqad, selora, melawak ke, berlakon ke, bantahan, membantah perkara yang hak mengenai Islam ni. Kafirun, 5 jenis. Jaga molek. Jadi murtad. Perbuatan boleh jadi murtad. Sembah yang selain daripada Allah. Tengok video Allah sedihnya kita. Muna hidup segenok tak mana. Duduklah cerah molek-molek, pergi masuk dalam gelap. Jahanam tu. Tengoklah kerajaan awak kena undang-undang. Sebab tu kita nak buat undang-undang murtad tu. Tapi oleh kerana kita pemimpin kita pun kepala otak macam-macam jenis. Syarat nak ubah undang-undang kena banyak. Jadi sikit tak boleh buat apa. Jadi tak terjamin. Tengok di India. India seminggu lepas dia buat undang-undang parlimen dia meluluskan satu undang-undang mengharamkan orang yang berkahwin tukar agama. Tengok, Hindu bila dia majoriti, dia pakai hadiah isteri. Kita majoriti, duk masa jaga orang luar lagi. Itu keheran kita ni. Telajak. Hindu India tu baiklah TV tu. Kan saya cakap bahawa parlimen dia meluluskan apa dia? Mana-mana pasangan berkahwin sama ada Hindu ke Islam tak boleh tukar agama. Kahwin boleh, tukar tak boleh. Kita Islam ada syarat undang-undang. Syarat sah nikah Islam, nikah dengan kafir ke sah. Nampak lagi? Kita ada undang-undang sebab benda yang diturun oleh Allah, bukan fikiran manusia ciptaan Islam ni. Dia daripada Allah. Hak lain pada Islam ciptaan manusia. Tu kita pegang undang-undang keras hak Tuhan, tetap dan adil. Ni masalah kita. Tengok orang kafir negara demo buat undang-undang, dia jaga hak majoriti. Kita ini dak, kita majoriti nak buat undang-undang tanya minoriti. Bodoh, aku pegerang kata-kata. Jadi gitu. Kau tengok Hindu dia buat banyak. Mu nak kahwin boleh dengan Islam, tapi jangan tukar. Bila tak tukar, kita duduklah zina. Jahanam lah. Dia nak jahanam Islam tu. Ni masalah kita. Kita cakap dengan sini nak takat langsung, tu masalah. Kita nak takat saja. Tak gitu. Nak selesai masalah dulu, jaga agama kita tu. Tengok kita. Tu orang tak heran. Boleh pergi menikah di gereja, boleh menikah di masjid. Jatuh dah. Tengok. Tengok kalau musannaf rahimakumullah. Gitu. Tuan-tuan ingat tak masa zaman Mirdad dulu? Zaman Mirdad Indonesia. Penyanyi terkenal Indonesia, saya ingat tu 80-an.
Dia menikah dengan Kristian Lydia Kandau. Ni hak berlakon filem lawan-lawan dengan Barry Prima zaman tu. Indonesia. Tak tukar agama, Lydia Kandau tetap Lydia Kandau dengan Kristian dia. Jamal Mirdad tetap dengan Islam dia. Sah nikah tak? Tapi oleh kerana undang-undang Indonesia ni awak kena nak jaga Pancasila, nya boleh menikah. Padahal dari segi Islam tak sah. Tak sah kira siapa dia, tak sah. Menikah orang kafir. Syarat nikah Islam. Syarat puasa Islam. Tu orang kafir puasa tak sah. Walaupun dia buat perkara yang tidak membatalkan puasa pun tak sah juga kerana syarat Islam tu. Semayang, kalau dia semayang molek pun dengan tok mak ninah baca Fatihah molek, tak sah juga orang kafir kerana syarat sah semayang Islam. Ingat tu ya. Tak payah cakap banyaklah. Jadi menikah dengan orang kafir tak sah. Abang ni nak kata kena mufti dah tu. Jenah pening kepala lah. Ni dia. Sebab tu jangan duk ikut link tengok Quran hadis. Betul lah. Kita tak mau tengok. Ikut orang minoriti. Kita majoriti. Negara luar-luar kafir dia pakai hadiah lah. Dia tak peduli lah. Kita turut sangat toleransi. Islam bukan macam tu. Islam agama yang hak. Dia tegas. Yang haram adalah haram. Nah, bukan boleh suka-suka nak tukar, tak boleh. Pening kepala lah tengok qala musannif rahimahullah. Gitu. Habis nah. Hak tu kata Abu Mansur tak boleh dengar. Dengar mana apa? Dengar sifat kalam yang wujudi. Kerana apa? Sebab sifat kalam benda yang basah, tidak ada huruf suara. Dengar ke mana? Tengok. Dan yang didengar itu beberapa lafaz huruf suara yang menunjuk ia di atas ada kalam yang kodim. Nak royak kata kalam hak terbit tu baharu. Kenapa baharu? Dengan Nabi Musa. Yang kodim yang mana? Sifat kalam tu menunjukkan kata ada apa? Adanya sifat kalam pada Allah Ta'ala. Waktu bila bercakap tu? Setelah ada Nabi Musa, waktu baharu dah. Bukan waktu azali kodim dulu ni. Tengok. Mari Nabi Musa, Allah bercakap. Cuma nak wayak bertepat tajuk lain pula macam tadi ni. Nabi Musa duduk dalam bukit tu Sina tu bukan Tuhan pergi bukit Sina Tuhan bukan tempat gitu. Tengok. Maka inilah kata Abu Mansur Al-Maturidi yang Nabi Musa mendengar itu. Nabi Musa dengar hak tu, dia kata. Dengar kalam yang keluar daripada sifat kalam yang kodim, bukan mendengar sifat itu. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Asyasan Syari kata boleh dengar sifat kalam, kena juga dengan hujah dia pun. Walau tak ada huruf suara. Kenapa? Allah beri kelebihan kekuatan pada dia. Ni faham lah. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan iaitu yakni beberapa lafaz itu makhluk bagi Allah. Baharulah. Lafaz-lafaz yang keluar perintah tu. Hei Musa, pukul oleh kamu akan tongkatmu. Benar tu bila lagi? Baru dah lah. Setelah ada Nabi Musa tu. Setelah ada Nabi Muhammad. Bukan kalam yang kodim tu. Tengok. Dengan iktifak. Apa iktifak ni? Ya, ini sepakat segala mazhab. Ni pendapat. Dua pendapat tu tengok boleh belakang. Kalau orang tanya kita waktu bit dua ni. Kata ni sifat kalam ni. Sebab tu dia panggil belajar ilmu apa ni? Ilmu kalam. Boleh kata juga. Mau pergi mengaji malam ni kita ni bab apa? Ustaz Zamri mengajar bab sifat ilmu tauhid. Boleh juga. Mengaji ilmu apa ni? Ilmu usuluddin. Boleh juga. Dia panggil ilmu usuluddin. Boleh panggil sebab apa? Sebab dia asal agama daripada Tuhan belaka. Mengaji bab semayang, puasa, haji, zakat, terah pun furu'uddin. Sebab apa? Cabang terbit daripada sini ni. Kita nak semayang ni mari di mana?
kena mari di perdu dia. Tak mengaji perdu ni tak boleh pakai cabang. Nak tahu dia mana? Atau dia mau panggil ilmu tauhid boleh juga. Umar mengaji malam ni kitab ni mengaji bab royak bab apa? Ilmu tauhid. Menang apa tauhid? Ilmu wahid dia panggil. Apa wahid? Sa. Apa maksud sa? Bila mengaji ilmu ni kita ni tuju ke Tuhan saja ya. Beri bekah pun dia, menimu benda pun dia, buat banyak pendek pun dia, hak depan pun hak dia, hak belakang pun dia belakang, hak kemah pun dia, hak molek-molek semua ke dia. Tu dia panggil. Hak tak molek pun dia juga. Tu dia panggil hanya Tuhan saja. Tu dia panggil ilmu tauhid. Orang yang mengaji ni dia mengesahkan Allah Taala. Hak lain tak layak belakang. Atau dia mau kata mengaji ilmu apa malam ini? Ilmu kalam. Dia ni. Setengah ulama kata sebab apa dipanggil ilmu kalam? Kerana perbahasan dalam sifat 20 ni, kalam ni payah sikit. Dia jadi pening kepala sikit. Nak takak payah sikit. Kudrat boleh mudah wayak sikit. Sifat samiak mudah wayak sikit. Sifat nafsiyah, sifat wujudi pun, sifat wujud pun mudah sikit. Mari di kalam ni dia pecah banyak sangat. Tu dipanggil sifat kalam. Setengah kata pula sebab apa dipanggil ilmu kalam? Kerana guru yang mengajar akan ilmu ni mesti banyak kalam. Apa maksud banyak kalam? Banyak cakap. Apa maksud banyak cakap? Banyak beri misal. Contoh-contoh. Kalau beri satu misal ya, dia gelak cik tu. Tak nampak apa sekarang. Dia kena beri contoh-contoh yang banyak. Setengah kata gitu. Jadi guru kena beri misal yang banyak. Kerana nak beri nampak pada fikiran tu. Nak beri cerah pada hati. Itu dia panggil ilmu kalam. Setengah kata sebab apa panggil sifat? Dia panggil ilmu kalam kita mengaji mana ni? Kerana perbahasan mengenai sifat kalam ni, ada ulama zaman dulu kena bunuh. Ada yang kena penjara, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Berbahas dengan kerajaan yang bermazhab Mu'tazilah. Sampai dia kena sebab dan kena penjara. Dan juga seorang ulama dia bahas bab sifat kalam ni, iaitu dia kata Quran itu coding. Ulama kerajaan kata Quran itu baharu. Nak penjagaan, takut-takut orang akan kata sifat kalam yang ada pada Allah itu baharu. Ulama ni bertahan sampai kena penjara. Imam Ahmad Al-Khuzai sampai kena pancung kepala. Ke sifat kalam ni. Sifat kalam Allah berbahas ulama pembangkang dengan ulama kerajaan. Yang kena pancung ulama pembangkang. Nama dia Ahmad Al-Khuzai. Kena pancung kepala. Dia mau pancok kepala dia di depan istana. Tak di depan istana. Pengawal duk dengar malam-malam, dia duk beratik la ilaha illallah. Kepala duk beratik. Setengah kata kepala tu duk baca ayat Quran. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna. Setengah kata gitu. Setengah kata kepala Ahmad Al-Khuzai tadi ni, ulama tadi yang kena pacung tadi ni, dia membaca surat Yasin. Pengawal kata ini. Sehingga kan pemerintah menggantung satu surat di telinga dia, kepala tadi, bahawasanya Ahmad Khuzai ini, suratlah buat surat, dia mengatakan bahawa Quran itu baharu. Pemerintah pancung pada sakut di telinga dia. Tu dia panggil, kerana tu dipanggil ilmu apa ni? Antara banyak bab sifat kalam ni, dia pening sikit kepala. Qala musannif rahimahullah. Yang tak pening kepalanya, nasi goreng paprik TOS 5. Tu tak pening kepala. Kepala ni duk simpan 3 sembang situ. Tu tak pening kepala. Nasi paprika tidak pun daging merah. Nah itu. Kedai petani. Tu tak pening kepala. Dek. Boh TOS 5 boleh secara mepek. Sembang bab politik pula. Cukup koron tak cukup koron nak make PM. Tu tak sakit kepala. Bahas sampai pergi esok. Dek. Suara pula SD kan DDD pun tak tulis. Tu tak faham. Mengaji ni bahasa dia lah. Sakit kepala. Yang kalau musnah rahimahumullah gitu. Tengok kita. Dan perkataan. Perkataan hak mana? Yang akhir ini hak Abu Mansur Al-Maturidi, hak musnah ini kata.
Tuan Guru Abdul Qadir kata apa? Perkataan hak nombor 2 tu. Khilaf yang nombor 2, yakni perkataan Abu Mansur Al-Maturidi, perkataan Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Ishaq. Dua orang tadi ni terlebih hampir pada pikiran akal. Akal boleh nampak lah juga. Nabi Musa mendengar perkataan boleh kira lah. Mendengar sifat. Jadi payah juga kata. Tapi itu khilaf ulama. Demo pandai lah. Kita baca hak demo ya. Kita nak pegang kata di Tuhan ada sifat kalam. Jangan duk kutuk pula Abu Mansur Maturidi. Jangan duk kutuk pula Abu Hasan Syari. Tak padang dengan kita ni. Ni. Ada hak pandai lagi. Dia kata nak. Tok Sok duk mengaji sifat 20. Tak betul belakang hak buat kita sifat 20 tu dia. Kita cuma baca kitab ya. Tok Guru dulu ni dia ambil kertas kosong, dia tulis kitab. Tahu? Orang demo, ilmu demo pula bukan satu jurusan sampai 30 40. Syekh Ahmad yang karang kitab Faridatul Faraid itu, kitab 40 juga. Dalam tersebut berkata. Tengok. Apa dia? Ilmu dia tak mana? Ilmu dia 45 ilmu. 45 bab. Bukan 45 betul kitab, 45 bab. Satu bab tu apa kata betul kitab tak tahu lah. Kalau 45 ni, Allah. Satu ilmu. Dia jadi apa? 45 ilmu. Anak murid dia tok kenali Kelantan. Wali Allah kenali dia. Tok kenali pergi mengaji dengan Syekh Ahmad dapat 25 ya. Jadi kalau tok guru berbahas, anak murid ngangor tak cuba. Dapat lagi. Kita hari ni lagi teruklah. Sebutnya kitab pun tak pandang orang. Bukan ilmu. Kita baru sebutnya kitab. Ilmu luar. Kita tauhid saja beratus butir. Jenuh jerit kita. Kita sudah kitab pun ustaz dah. Bukan ustaz lagi kita ni. Tak padan lagi. Nampak tuan-tuan? Jadi boleh tak kita baru-baru ni nak kata orang belakang tu? Tak boleh kata. Tak padan langsung. Walaupun kita boleh depan master ke PhD ke dididikan apa-apa tak kira. Kita duk megah hak tu. Sebab apa? Sebab zaman lo ni ada lah tak tu. Sebab zaman demo tak ada. Kalau demo hidup zaman lo ni, aku ingat pakat demo saja penuh kau dah ada ni. Bukan sekat pakat dengan bintang-bintang sekali. Tengok kalau musnah rahimahullah. Kita ni sebab ada jawatan bubuh nama PhD doktor, kita berasa kemah. Kita kutuk ulama dulu. Ulama dulu muka pun tak ada, biodata pun tak ada, tapi sekarang kita mengaji berpuluh tahun lah. Nusantara ni, Indonesia, petani Malaysia, Indonesia ni, kita boleh mengaji kitab demo berapa generasi lah. Hari ni hak master PhD buat sutai buku sekali baca cuma dengan buah biodata siap dia mengaji di mana dengan semua lulusan semua. Tapi sekali baca ya kita tok kita tak boleh dengar lah. Tak tahu lah. Guru dulu muka pun tak ada sini. Siapa dia tak tahu. Nama dia mengaji di mana dia tak royak. Tapi kita baca kitab dia mau berapa generasi dia pegang. Ini masalah dia nak. Jadi kita ini tak layak. Patutnya kita bersyukur pada Allah melahirkan orang. Allah beri orang tok guru yang tulis kitab di kita ni. Dengan jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tengok kalau musannif rahimahullah. Inilah yang terlebih hampir. Hak ni dekat-dekat maksudnya. Boleh-boleh nampak, nak faham lah juga. Mendengar akan perkataan tu. Kalau mendengar sifat tu pening jugalah. Kata Syekh ni. Pada pikiran akal boleh kira nampak lah juga. Boleh kan? Intaha taudihul aqaid. Ini kitab apa ni? Kitab Arab. Dalam kitab Arab ni. Tengok. Dan mentahqiqkan, mengkuatkan lagi. Mentahqiqkan lagi perkataan yang akhir. Abu Mansur Maturidi tadi. Oleh pengarang kita Tahzibul Kalam.
Mana dia ada lagi ulama pengarang kitab Tahzibul Kalam ni kata kena juga dengan yang berbahasa yang nombor 2. Apa dia? Iaitu mendengar akan perkataan tu. Qala musannif rahimahullah. Dan memanjang ia akan perkataan pada bahasan ini. Dia hurai lagi. Kalau kita Tahzibul Kalam. Tengok qala musannif rahimahullah. Tengok sikit lagi dah. 8.5 kita berhenti. Bahasan sifat takwin. Satu lagi. Satu lagi sifatnya. Sifat apa ni? Sifat takwin. Bukan takwin tutup mulut. Takwin tutup mulut tu kelenda. Ni. Takwin. Takaf wa ya nun takwin. Sifat takwin. Jarang kita bahas ni. Sifat takwin dia panggil. Kalau takwin tu kelenda. Bukan dia. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan membilang oleh setengah ulama akan sifat takwin. Ada setengah ulama kata ada lagi satu sifat. Apa sifat? Sifat takwin. Sifat takwin bila? Masuk di dalam sifat ma'ani. Sifat takwin itu duduk dalam sifat ma'ani juga. Duduk dalam sifat yang 7 tu lah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di situ. Sekali dengan sifat tu. Tengok. Iaitu nama bagi satu perkara yang ada. Takwin kali ini ada satu sifat yang duduk di mana? Pada zat Allah Ta'ala. Kita dah bahas ni kudrat, iradah, ilmu, hayat. Takwin ni di mana pula dah? Ada ni sifat takwin dia bagi. Tengok. Maka pasal dia bersifat dengan sifat ini, dia mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia. Dia kata. Oleh kerana Tuhan ada sifat takwin, maka Tuhan membuatkan mungkin dan meniadakan mungkin makhluk ni. Dulu duk goyak kata kudrat. Kudrat ni mengadakan dan meniadakan. Dengar mulai dah. Gini. Kudrat ni bagi ulama bahas. Kudrat ni nak beri ada benda tu. Tapi pada membentuk benda tu takwin. Contoh dia kata Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia nak buat roti canai. Contoh dia membentuk lepel roti canai tu takwin. Jadi gitu dia. Gitu kan. Nak membuat manusia, membentuk manusia tu, kepala duduk atas, kaki duduk bawah, tangan dua cabang tu dipanggil sifat takwin. Dia kok tu klik. Tapi banyak yang kata pakai kudrat saja ya. Tapi ada kata gitu. Pada membentukkan tu. Ada pada Allah. Allah Ta'ala membuat bumi. Maka dengan sifat kudrat zat Allah yang qadir ni, dengan sifat kudrat dia nak menimbulkan bumi, maka nak je bentuk gini. Nak bentuk ada demu, ada hijau, ada gunung, ada ganang tu takwin dia lagi. Bukan takwin tutup mulut. Takwin tutup mulut tu kelenda lah. Tak kena lah. Kita tengok kalau musannif rahimahullah. Maka takwin ini di sisi kaul yang menyabitkan dia itu ialah satu sifat yang bahasa ada sedianya pada zat Ta'ala. Dia pegang sifat takwin itu juga sifat wujudi, macam sifat kudrat iradah. Yang ada di mana? Ada pada Allah Ta'ala. Dan dinamakan dia dengan iktibar takluknya, iaitu diiktibarkan dengan dia mengadakan. Tak nak cakap tu dulu. Ambil itu. Dan dinamakan dia tu. Namakan dia takwin tu. Tahu situ deh. Nanti kita royak lagi pula. Deh, tengok. Habis cakap tu lah. Jadi tuan-tuan, saya nak klik terus lah. Saya tak semayang ni. Saya jamaah siap dah. Saya ada hal sikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.